رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين واهدنا صراطك المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah. Hormati Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama-sama kita hari ini untuk kita meneruskan perkongsian kita dalam kitab Ziarah Alam Barzakh. Masih lagi dalam tajuk Malaikat Maut dan Pembantunya. Malaikat Maut dan Pembantunya. Jadi kita dah tahu serba sedikit tentang latar belakang Malakul Maut, ataupun biodata Malakul Maut ni tadi, ataupun nama yang lain dipanggil Izrail alaihi salam. Jadi inilah nama bagi malaikat maut yang ditulis dalam kitab-kitab Israiliyat. Maka namanya terpakai sampai hari ini, iaitu Izrail. Di antara 10 malaikat yang wajib kita tahu. Malaikat ni terlampau banyak mana? Tak dapat nak tahu berapa jumlah, wallahu a'lam. Tetapi yang wajib kita tahu, kenal namanya hanya 10. Kan? Salah satu daripadanya Izrail, yang ditugaskan mencabut nyawa. Jadi tak ada lagi nama orang kampung kita nama Izrail, tak ada. Nama lain ada, Mikael ada, Ridwan, Malik ada, tapi Izrail tak ada orang nak letak. Kan? Pasal nama Izrail ni bila kita dengarnya, sepatutnya kita dah tahu betapa gerunnya kita dengan sifat-sifat yang ada pada Izrail alaihi salam. Maka itulah kisah yang kita dah baca, beberapa kisah, antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kisah-kisah yang lain yang menceritakan tentang perihal Malakul Maut. Kan? Jadi kita sambung kita punya pembacaan pada muka surat 72, betul kan? 73, 72. 72 kan? Jadi muka surat 72. Dia start daripada Imam Ahmad tu. Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, Abu Shaykh dan Abu Nu'aim menceritakan bahawa Mujahid mengatakan, bumi ini dijadikan untuk malaikat maut seperti sebuah bekas. Kan? Jadi bumi ini diciptakan seperti mana di hadapan malaikat maut ni, seperti mana satu bekas bokeh lah. Kita macam Tupperware lah kan, gitu kan. Jadi bokeh tu ada penjuru, setiap bokeh tu ada penjuru. 1, 2, 3, 4. Bentuk 4 segi sama kan. Kemudian dikata kat sini dia dapat berbuat sekehendak hati terhadapnya. Maka kalau apa yang ada dalam bokeh tu, sebagai contoh ialah bumi ni diisi oleh makhluk, maka bumi itu berada dalam bokeh tu. Jadi Israel ini dijadikan bumi ini seperti mana bokeh tu. Teragak dia nak copot mana. Maknanya kalau dia nak tarik nyawa orang kat sini, dia ambil lah. Dia nak copot di sini dia boleh, tak ada masalah bagi dia. Itu sebab kita tak payah persoalkan kenapa ada ramai orang meninggal tapi lain tompek. Hatta yang baru ni, yang kapal Titan yang meletup tu pun, itu Israel lah punya kerja mencabut nyawa mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikan ibarat bekas di hadapan malaikat Israel ni tadi. Diciptakan para pembantunya untuk para pembantu untuknya akan mewafatkan setiap jiwa yang ada. Kemudian salah satunya mereka cabut. Maka jadi pembantu-pembantu malaikat maut ni ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa yang sudah berada di tangan malaikat maut. Namanya, giliran dan nombor berapa, tarikh bila. Jadi dia pun tulis bagi kepada pembantu dia. Ni ada satu kotak nak kau tengok, baca. Ini baru 23 hari bulan. Siapa meninggal, adalah nama si fulan bin si fulan. Maka para pembantunya dengan segera pergi mencabut nyawa tanpa lambek sesaat ataupun copek sesaat.
Sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap umat ni, likulli ummah, setiap pada umat ini ada ajal, iaitu namanya tempoh. Kita ni ada tempoh itu. Maka bila dah sampai tempoh, maka tak copek sesaat dan tak lambatlah sesaat. Kalau kita mati pukul 7, pukul 7 lah. Kalau kita mati pukul 6, pukul 6 tak ada 6 2 minit 30 saat tak ada. Adapun mati 6 7 minit 32 saat, itulah waktu kita meninggal. Yang telah tertulis dalam takdir, itulah hakikat sebenar kehidupan yang manusia akan mati. Jadi tak ada hal kat malaikat Israel ni dah. Kita jangan cabar-cabarlah malaikat maut ni. Pasal apa? Pasal bumi ni kocik bonar bagi dia. Apatah lagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat nak digambarkan macam mana, dan tak dapat kita fikir dan bayangkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat saja kita dah raun. Bahkan Nabi Ibrahim AS pun tak sanggup nak tengok malaikat maut ni. Dia kata kau toleh belakang. Bila toleh tak terdia nak tengok dah. Maka Ibrahim pun berpaling semula, tak sanggup nak tengok bentuk malaikat Israel ni tadi. Pasal apa? Pasal terlampau gerun. Kan? Abu Shaykh menuturkan bahawa Hakam Ibn Utaibah pernah berkata, dunia berada di tangan malaikat maut seperti bekas yang berada di tangan seseorang. Seperti mana kita memegang bokeh, seperti itulah permisalannya bagi malaikat maut yang memegang bumi ini untuk dicabutnya nyawa bagi sesiapa yang dah sampai tempohnya. Kan? Ibn Abi Adunya dan Abu Shaykh meriwayatkan hadis dari Asy'ad Ibn Sulaim bahawa Ibrahim AS pernah bertanya kepada malaikat maut, iaitu Israel, yang memiliki 2 mata di wajahnya dan 2 mata di tongkoknya. Inilah roman malaikat Israel ni tadi. Dah ada mata kat depan, kat tongkok pun ada mata. Tapi kita tak ada lah kan. Orang belakang kita buat, orang buat apa pun kita tak nampak. Tapi tidak bagi Israel. Ada malaikat, ada 2 mata kat tongkok. Ni cerita dia dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Ibrahim pun berkata, wahai malakul maut, jika ada jiwa di bahagian timur dan yang lainnya berada di bahagian barat. Jauh tu. Timur Jepun, barat ujung nun dekat Orang Putih. Jauh. Timur dan barat. Apakah yang berlaku, dia kata. Macam mana sambung dengan cerita dia. Lalu tersebar wabak di muka bumi ni, sementara 2 pasukan tentera saling bertemu. Apa yang kau lakukan? Macam mana kalau timur ke barat penuh dengan wabak, dan antara 2 tentera yang bertempur, macam mana kau ambil nyawa orang ni? Ditanya. Ibrahim ditanya macam mana tugas malakul maut. Kemudian apa jawab malaikat maut? Aku akan memanggil roh-roh itu dengan izin Allah. Senang jawab. Aku akan panggil roh-roh tu dengan izin Allah, hingga semuanya berada di jari-jari tanganku ini. Apa maksud dia? Maksudnya tidak menjadi masalah kalau berlaku kematian secara ramai-ramai. Tak menjadi masalah bagi malakul maut ni tadi. Pasal pada awal cerita dia dah bagi tahu ada pembantu. Dia akan panggil roh-roh tu datang sampailah berada di jari jemari malakul maut ni tadi. Kan? Kemudian bagi tahu, Ibrahim melanjutkan, bumi telah dibentangkan untuknya, dibuat seperti sebuah bekas dan dia dapat mencapai sekehendak hatinya. Maka malakul maut ni tidak menjadi masalah bagi dia. Pasal apa? Pasal bumi ni terlampau kocik lah bagi dia untuk diraba. Siapa yang ajalnya telah tertulis dan menjadi simpanan dalam simpanan malaikat Israel, tak ada masalah. Kan? Jadi malaikat pun dah macam tu. Macam mana pula kita nak bertemu dengan Jibril alaihissalam? Israel pun dah macam tu. Jibril lagi besar. Jibril lagi lahana kan? Macam mana ketua bagi para malaikat Jibril alaihissalam? Macam mana kita nak bertemu dengan malaikat-malaikat? Malaikat saja kalau dikembangkan sayap Jibril alaihissalam itu tertutup di antara timur dan barat. Sayap saja. 1 sayap, kot 2 sayap. Macam mana? Golap tu bumi ni. Golap dunia ni tu kan? Jadi tak dapat kita nak kita nak lari. Mana kita nak lari tuan-tuan bila dah mati besok kan, malaikat datang 2 lagi, malaikat mungkar nakir pula. Mula-mula dah menghadap malaikat maut. Dah ditarik nyawa pula masuk kubur, hadap lagi malaikat mungkar nakir.
Kemudian ditanya pula amal-amal, datang pula malaikat raqib atid. Bagi tahu ni buku-buku yang kau baca apa dia buat. Macam-macam malaikat yang kita akan hadap untuk kita lepas daripada ujian yang Allah Taala bagi ketika mati nanti. Jadi kita kenal nak hadap orang, kita nak menghadap seorang tu ataupun nak jemput seorang tu datang, mesti kau kenal dulu kan. Ada kenalan, ada ta'aruf. Dan jadi hari ni kita kenal dulu sifat-sifat malaikat macam mana. Kalau tuan-tuan nak lebih dalam lagi, tuan-tuan boleh mengaji kitab tauhid lah. Ada bab tu malaikat dia tulis. Dia ceritakan dari cerita sejarah dia daripada cahaya, kemudian ceritakan kemudian ada tugas-tugas dia. Ya, ada diceritakan lah. Kemudian disebut kat sini lagi Al-Hasan ibn Imarah meriwayatkan hadis dari Al-Hakam bahawa Ya'qub alaihissalam, Ya'qub ni Nabi Ya'qub lah, pernah berkata kepada malaikat maut, tidak satu jiwa pun yang masih bernafas melainkan engkau akan mencabut nyawanya. Betul ke tak betul ni? Betul. Dia kata, malaikat maut kata, benar lah tu, betul lah kau kata tu. Tak ada satu jiwa makhluk pun yang terlepas daripada aku mencabut nyawanya. Bila kiamat besok, pastinya tidak ada yang terlepas daripada dicabut nyawa oleh malakul maut. Tak ada seorang pun yang akan terlepas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, lalu bagaimana engkau melakukannya sedangkan engkau berada di sini bersamaku? Kan kau kan kat sini, macam mana kau nak buat? Dia kata macam tu pula. Jadi apa yang dia jawabnya? Dia jawab oleh malakul maut. Malaikat maut menjawab, sesungguhnya Allah telah menciptakan dunia bagiku seperti bekas yang diletakkan di hadapan salah seorang di antara kalian. Dia dapat mencapai semua hujung sesuai dengan kehendak. Demikian juga dengan dunia bagiku. Maka samalah seperti kita. Kalau kita ambil bokeh terperwai kat dompet penjuru tu, kita capai mana pun tangan kita takkan keluar daripada tu. Hatta sebutir nasi ayam yang dapat malam ni pun contoh lah, takkan tertinggal daripada bokeh tu. Kata saya cacing buat lah kan. Tapi kalau orang yang dah biasa, dia makan remah, dia tak ada kutip, dia biar di situ kan. Tapi nak cerita bokeh tu pasti memang kalau tuak, kalau salin nasi tu tak ada tinggal apa. Sama juga kalau diibaratkan oleh malakul maut ni tadi, apa yang ada dalam bokeh tu takkan tertinggal walaupun satu. Dia nak capai mana dia boleh capai. Kan tak bocor. Bokeh itu tak bocor lah. Maksudnya bokeh tu dengan bokeh tak bocor. Kalau bocor, tombui dari bawah kan. Tapi bokeh bagi malaikat Israel ni diibarat saja kan. Macam mana dia punya bayangan kita tak boleh bayangkan. Tak boleh nak bayangkan macam mana malaikat Israel ni, macam mana ada bokeh nak lepas, tak boleh nak bayangkan. Pasal inilah permisalan nak bagi kita faham. Macam mana kalau orang tanya kita besok kan, cucu tanya tu malaikat maut Israel ni ada, dia satu malaikat ni macam mana dicabut nyawa kalau sini meninggal, sana meninggal. Ini kita dah belajar. Kau kena faham kepada dia. Israel ni ada bokeh di hadapan, ibarat ada satu bokeh. Kau duduk dalam tu ramai-ramai, disumbek dalam tu. Dia nak capai siapa punya nama pun dia boleh capai. Maka tidak ada masalah bagi malaikat dengan izin Allah lah. Kita kena belakang tu kena sebut dengan izin Allah. Tak ada benda yang tak boleh kita lakukan, tak ada benda yang kita lakukan tanpa izin Allah SWT ia berjaya, tak ada. Allah Ta'ala tak izinkan, takkan berlakulah benda tersebut. Biiznillah. Jadi kat sini sebut malaikat ni dia berdialog dengan nabi-nabi. Kita tak boleh lah. Ini ada khusus bagi nabi-nabi saja boleh. Ada cerita tu nanti nabi bercakap dengan orang yang dah meninggal. Nabi dengar apa orang tu cakap. Kita tak dengar lah. Dia dengar apa kita cakap. Imam macam talqin dia dengar lah. Dan dia cakap, tapi kita tak boleh nak dengar. Tapi tidak bagi nabi boleh dengar. Macam itulah, dia ada khususiat bagi nabi-nabi berdialog dengan para malaikat. Dan malaikat datang dalam bentuk manusia. Dia tak datang bentuk asal lah. Kalau datang dalam bentuk asal macam ribut semua lagi kan. Sebab tu Allah utuskan malaikat ini datang bertemu dengan nabi, contoh Jibril AS dalam bentuk manusia. Dan manusia yang faham manusia. Tak boleh Allah hantar makhluk lain pasal makhluk lain tak faham manusia. Malaikat dia sifat malaikat ada ilmu lah, tapi dia punya sifat dia tak sama macam manusia kan. Ada tangan, kemudian tidur. Dia tidak bagi malaikat makan. Bila malaikat datang dalam bentuk manusia,
Dia hukum-hukum dia sama seperti manusia. Nabi Ibrahim bagi malaikat makan masuk mulut. Kemudian Nabi Lut alaihissalam datang malaikat dalam bentuk 3 jejaka yang handsome untuk menguji kaumnya yang suka berhubungan sama jenis. Dia tak datang dalam bentuk malaikat. Kalau datang dalam bentuk malaikat, masalah kaum Nabi Lut. Dia datang dalam bentuk manusia. Pasal tu Nabi Yaqub alaihissalam dia berdialog dengan malakul maut. Kita kena faham, bukan dalam bentuk asal fizikal malakul maut tu sendiri, tapi dalam bentuk manusia. Itulah dia punya cerita dia. Kemudian dikata lagi kat sini, Ad-Dainuri menuturkan riwayat dari Abu Qais Al-Azdi bahawa pernah ditanyakan kepada malakul maut, bagaimana engkau mencabut nyawa? Dengan memanggilnya lalu nyawa itu pun memenuhi panggilanku. Jadi itulah jawab malaikat maut, bagaimana engkau mencabut nyawa? Aku tak payah susah. Dan panggil, datanglah dia. Dengan izin Allah, pembantu-pembantu ramai. Tentera-tentera ramai. Kau pergi sini, kau pergi sini, kau sana. Semua diarahkan. Maka bila dia panggil ba'da arahan sampai, maka roh tu pun sampai dengan izin Allah, dibawa oleh pembantunya. Beradalah jiwa-jiwa roh itu dalam tangan Israel, dan malaikat maut inilah yang hantarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut ni dah sampai kat dia, roh ni dia pun bawa pergi jumpa Allah Taala ni yang kau tugaskan kepada aku dan pembantu aku, ya Allah. Ni redha tak redha ni? Dia tanya dua ya. Allah, wahai Allah, redha tak redha roh ni? Kalau redha, dia akan dibungkus dengan elok dan dihantar balik-balik dalam liang lahat. Pasal tu kita rasa kena bedah besok, sebab roh tu kembali masuk dalam jasad yang berada dalam kubur. Itu sebab kita merasai gelap, kita merasai himpitan, kita merasai orang kambuh kita rasa semua. Pasal apa? Roh itu masuk setengah daripada jasad untuk ditanya apakah yang dibuat atas muka bumi ni tadi. Inilah tugas malakul maut ni tadi. Kemudian dikata kat sini lagi, Ibn Abi Adunya, Abu Shaykh dan Abu Nu'aim menuturkan riwayat dari Syahr Ibn Qusay bahawa malakul maut itu dalam keadaan duduk, sementara dunia berada di antara dua lututnya, dan buku catatan tentang ajal Bani Adam berada di tangannya. Inilah ibarat dikatakan oleh Ibn Abi Ad-Dunya. Dia bagi tahu malaikat maut ni dia dalam keadaan duduk. Kemudian apa disebut? Disebutnya dunia ini berada di antara dua lutut. Kita duduk, tuan-tuan, duduk atas kursi, lutut kanan ke lutut kiri besar ke dia punya ruang Mana ada besar? Tak ada orang duduk terkangkang menyenangkan, dia rapat. Duduk biasa macam mana? Ruang itu sikit nak menunjukkan betapa kecil ialah dunia bumi ni bagi malakul maut ni tadi. Kemudian sambil pegang buku catatan, melihat senarai-senarai yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Pukul sekian ada ni, ada kerja ni. Pukul ni ada dihantar kat sini. Pukul ni sekian-sekian tarikh ni ada kat sini. Semua telah berada pada tangan malaikat. Adapun ni tuan-tuan kena faham, adapun orang yang umurnya telah ada pada tangan malaikat, kemudian dia berdoa panjang umur, apa berlaku? Umur panjang tak? Dengan izin Allah, dia ada dua jenis qadar. Qadar ni ada dua jenis, tuan-tuan. Takdir ni ada dua jenis. Satu takdir qadrul mubram, memang dah ada dah. Qada'ul mubram, qadrul mubram. Ada. Takdir yang mubram, mati memang confirm. Memang confirm ada. Kemudian ada satu lagi dipanggil qadrul mu'allaq. Ni tuan-tuan kena faham. Walaupun telah beradanya ajal kita pada malaikat maut punya catatan, dan kita ni beramal dengan amalan soleh, kemudian kita ikut hadis Nabi, siapa yang sedekah dan sambung silaturahim boleh memanjangkan umur dengan makna berkat. Kemudian malaikat maut pun tengok pada tangan, Allah Ta'ala bagi arahan, kau gantung qadar 60 tadi tambah lagi 20, jadi 80 umur. Dalam takdir dia 4 bulan main dalam perut, malaikat dah tulis siap-siap dah. Kau nikah sama siapa dah ada. Rezeki kau tekan mana dah ada tulis dah. Jodoh kau sama siapa dah kau mati bila semua dah ada dah. Kau syurga dengan aku pun dah ada dah. Dah tulis umur 4 bulan dalam perut tu dah ada roh masuk. Jadi malaikat datang bawa satu buku dan tulis apakah rezeki kita, jodoh kita mau siapa, nak kita berapa, mati bila, semua dah. Dan kita pun berjanji dengan malaikat, dan itulah aku mengiyakan. Dia kata.
Dalam Quran ada cerita ni tuan-tuan. Kemudian lepas dia bagi tahu tu, umur 60. Contohlah umur kita 60. Lebih 60 sini jangan risau. Umur kita 60. Kita pun doa, ya Allah panjangkanlah umur aku banyak dosa lagi ya Allah. Allah pun perkenankan doa tersebut. Takdir dia pun Allah Ta'ala gantung daripada umur 60 jadi 80, dan 60 tadi hanya berubah pada tangan malaikat. Sebenarnya 80 tadi dah berada sejak azali lagi. Allah Ta'ala dah tahu dah 80 sebenarnya, tapi pada tangan malaikat tulis 60. Itu tuan-tuan, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa pun boleh berlaku. Tuan-tuan kena doa, kita kena doa umur panjang ya. Sebab kita dah belajar tajuk keutamaan umur panjang. Kalau umur kita panjang, lagi elok sebenarnya. Pasal dia orang baik, dia boleh tambah baik. Kalau umur pendek, kan? Kalau umur panjang tapi dia jahat, boleh jadi umur yang panjang itu ada kesempatan bagi dia bertaubat. Jangan minta umur pendek. Ya Allah, Tuanku matikanlah aku ni, tak tahan dah. Apalah orang khabar macam-macam dah. Macam-macam ujian dah, lalu mati dah senang. Itu tak boleh. Pasal kita dah belajar tajuk marin, mengharap kematian kerana musibah adalah hukumnya makruh. Walaupun kita berdoa, ya Allah Tuanku, kalau besok hidup, ya Allah tambah baiklah. Kalau mati besok, eloklah rehat daripada dosa. Itu doa yang Nabi ajar. Itulah adab kita. Paling last sekali lah. Dah tak tahan mana hidup, dah mati dah kan. Maka itulah doa yang Nabi ajar. Maka elok minta umur kita panjang. Pasal malaikat ni tadi, dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tengok kita. Kan? Ni hari-hari berdoa ni. Dia pun akan bagi tahu Allah Taala. Dia bagi tahu. Ya, wahai Allah, kata hamba pun ya. Hari-hari berdoa. Macam mana? Dia akan cakap dengan Allah Taala, aku perkenankan, maka dia akan menukarkan ajal kita tadi dengan izin Allah Taala. Ini walaupun dia duduk dalam keadaan macam tu, dah ada senarai, tak mustahil senarai itu boleh berubah tarikh dan waktunya dengan izin Allah. Ini kita kena faham lah. Dan kemudian pula disebut kat sini lagi, di hadapannya ada beberapa malaikat yang berdiri togak. Dia duduk, depan ni ada pembantu berdiri togak, setogak-togak kan, berdiri togak setogak-togak. Tak ada condong kiri, condong kanan, tak ada. Dia kata kat sini apa? Dia kata dia sendiri memperlihatkan buku catatan tersebut yang menjadikan matanya tidak berkedip jika dia mendatangi seorang hamba, dia mengatakan cabutlah nyawa orang ini. Maka dia malaikat tu tadi melihat sendiri buku catatan yang ada pada malaikat Israel, malaikat maut ni tadi, dalam keadaan mata sikit pun tak berkedip. Tak berkedip langsung. Kita pun tak berkedip, berair mata tuan-tuan. Itu sebab Allah Ta'ala ciptakan kedipan mata kita. Dan kita sendiri pun tak dapat bilang berapa kali kita kedip mata sehari. Pasal tu zikir yang mana ajar kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap fi kulli lamhatin tu, kedipan mata tuan-tuan tu tak terkira dah. Cuba kira, boleh kira tak boleh? 1, 2, 3 tak teraya orang. Kan? Pasal tu setiap kedipan itu pastikan adanya kalimah la ilaha illallah wa nafasin, dan setiap hela nafas kita yang tarik keluar ni pastikan ianya ada kalimah la ilaha illallah. Itu yang selamat yang kita. Adada ma wasi'ahu ilmullah, tak terbilangnya. Sebab apa? Wasi'ah, luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta kita belajar malaikat ini pun kita dah tak tahan dah. Banyak ilmu yang kita tak tahu sebenarnya. Macam ni rupa sifat malaikat. Macam ni rupa ilmu tentang mati. Menuntut ilmu daripada buai sampai ke liang lahat pun kena ada ilmu. Soal alam kubur mesti ada ilmu. Kan? Nak mati mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak boleh mati. Kan? Pasal apa? Pasal mati ini adalah satu proses yang sangat getir dan sukar. Kalau kita tak ada ilmu dan tidak ada zikir, maka kita akan susah untuk mati. Allahumma rzuqna, ni doa yang diajar oleh para ulama. Allahumma rzuqna syahadatan qabla al-maut. Ni Allahumma rzuqna syahadatan qabla al-maut. Wahai Allah, Tuhan kami, rezekikan kami sebelum mati dapat mengucap kalimah syahadah. Kemudian wa taubatan qabla al-maut, tu biasa doa, wa taubatan qabla al-maut. Kemudian dia kata kat sini wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima, dan selepas mati itu kau kurniakanlah kami jannah, syurga dan kenikmatan. Itulah doanya. Jadi mudah-mudahan kita
Ya, sebelum mati, taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'indal maut, dan syahadah ketika mati. Kemudian yang akhir sekali, ya, wa ba'dal maut jannatan wa na'ima, iaitu syurga dan kenikmatan. Jadi bila malaikat dah start tarik nyawa, tak dapat lagi kita nak memujuk malaikat. Pasal apa? Malaikat tak pernah ingkar arahan Allah. Dia tak pernah ingkar walaupun satu, tak pernah. Malaikat, bila malaikat diciptakan oleh Allah, tak pernah ingkar arahan Allah. Itu malaikat. Tu iman malaikat ni statik. Dia tak berubah. Statik je. Steady. Yang rukuk lama sampai kiamat. Yang sujud sampai kiamat. Yang zikir sampai kiamat. Yang bertasbih sampai kiamat. Itulah tugas para malaikat yang kita kena tahu, ya. Adapun Jibril, Mikail, Israfil, Izrail tu semua dah kita tahu tugasnya, tetapi sifat-sifatnya masih jauh kita tak kenal. Macam mana malaikat, pemegang penupang arasy tu, apa nama kan? Kita tak tahu, tak kenal. Macam mana bentuk keadaan tak tahu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, tetapi kita tak pernah jumpa dan tak pernah belajar, maka kita sikit-sikitlah, kan? Banyak ilmu sebenarnya yang kita tak mampu nak belajar, kerana kita ilmu manusia ni terbatas. Tak boleh nak tahu semua dia, tuan-tuan. Jangan cakap saya semua tahu. Ada orang yang mengaku saya tak tanyalah pos-pos saya dapat. Tak ada. Kan? Kita manusia ada benda yang kita tak tahu, ada benda yang kita tak tahu, kerana pengetahuan itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang rezekikan kepada kita. Jadi hari ni kita dapat belajar macam mana malaikat maut itu sendiri menjalankan tugas dia. Tanpa ada keraguan kita ni tadi. Bila kita ragu dengan masalah malaikat maut ni, ya betul lah malaikat ni. Kau jap senia, boy kejap sanun, boleh lah cabut nyawa ni, cabutnya. Bukti ni. Para ulama mengatakan malaikat maut tidak ada masalah kerana diciptakan sebuah bekas di hadapannya. Sebagai bukti supaya kita tak mempersoalkan malaikat maut punya tugas yang mana nampak macam tak logik di akal. Tetapi ianya tak mustahil. Kerana apa? Kerana dengan izin Allah semua benda boleh berlaku. Kan? Semua berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Ibn Abi Hatim dan Abu Shaykh menuturkan bahawa Ibn Abbas pernah ditanya mengenai dua jiwa manusia. Sementara kematian kedua jiwa disepakati dalam satu kelipan mata, padahal yang satu berada di hujung timur, di bahagian timur, dan yang lainnya di bahagian barat. Lantas bagaimanakah malaikat maut mampu mencabut nyawa keduanya? Dia kata ada dua jiwa, dua makhluk ataupun dua manusia nak meninggal. Lepas tu dia kata kat sini pula, dan dalam satu jiwa itu disepakati satu kelipan mata, matilah dua tu. Satu kedip, meninggallah kedua-dua tu tadi. Apa yang malaikat maut boleh buat? Apakah kau mampu cabut nyawanya? Kata yang tadi itulah bertanya perihal malaikat maut tu tadi. Kemudian Ibn Abbas menjawab, jangkauan malaikat maut terhadap orang yang hidup di bahagian timur dan barat, di tempat gelap, di udara maupun di lautan adalah seperti seseorang yang menghadap sebuah meja yang dapat dijangkaunya dari arah mana sahaja. Jadi bila ditanya perihal keduanya, yang Ibnu Abbas punya pendapat pula, antara sahabat yang faqih dalam agama, tiga Abdullah ni tadi, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, seorang lagi, ada satu lagi Abdullah, saya tak ingat apa nama dia. Tiga Abdullah ni memang pakar dalam bab agama, dan inilah pendapat Ibn Abbas yang mengatakan malaikat maut ni ibarat ada sebuah meja di hadapan dia, yang mana dia dapat menjangkau keseluruhan penjuru meja. Macam saya duduk kat meja ni, boleh ambil mana-mana. Senang kan? Senang kerja kita. Tapi tak ada yang kerja yang manusia boleh buat macam tu senang. Nak ambil cawan duduk atas meja je ni. Semua ada atas meja, tak ada. Kena bergerak. Cawan kat dapur, katil dalam bilik. Tak ada benda satu tompek kan. Jadi itu tak terbuat dari manusia. Kerana manusia tidak ada kelebihan melainkan Allah bagi kelebihan akal kepada kita. Binatang lain tak ada akal, tapi manusia ada akal. Malaikat tu memang tetaplah sebab dia memang dah diciptakan Allah untuk taat. Manusia ni ada akal dan ditimbang dengan nafsu. Allah bagi nafsu, kemudian Allah bagi akal supaya timbang nafsu tu. Tapi bila nafsu berjaya mengalahkan akal dan iman, maka apa yang berlaku? Kita tersesat dan bahkan sesat daripada binatang. Itu yang kita katakan, hidup di dunia ini tak lama, sekejap. Boleh jadi duduk dalam kubur lagi lama pada hidup atas dunia. Pasal tu kita kena standby.
Apa-apa yang berada kita akan meninggalkan dunia. Kita bekerja korang. Nakkan dunia ni kena bekerja korang. Nak boli ni kena bekerja korang. Nak ni boli ni kumpul duit korang. Tapi bila mati senang kita tinggal. Nama yang meninggal dunia. Dunia ini kita tinggalkan. Kan urusan dunia pun kita sanggup bekerja korang. Korang ni pergi kerja balik kerja tak cukup OT pula overtime kan. Lepas tu tak cukup lagi buatlah kerja topi ni kan atau ngumput buat apa semua buatlah. Duit je pasal kerja dunia punya pasal sampaikan urusan akhirat yang kekal abadi. Dunia kita tinggal kan. Tapi kita nak menuju negeri abadi ni. Tapi tak ada persediaan macam mana. Tak dapat nak nolong kan. Kan kita sendiri pun kadang-kadang boleh kau dan masuk syurga ni. Tuan-tuan berani saya berjamin mesti pernah terfikir macam tu. Boleh kau dan duduk syurga kalau macam ni agam nak macam ni contohlah. Kan kalau kita banyak dosa muda-muda main, muda-muda main macam polosit kan agak boleh masuk syurga kan. 40 tahun hidup dosa penuh. Baru pergi masjid pun 10 tahun boleh ke? Macam tu. Kadang-kadang kita terfikir sampai macam tu. Pasal kita takut Allah tak ampunkan kita. Jangan risau, Allah Taala jamin. Benda ni Allah jamin. Pasal Allah dah sebut dalam satu hadis qudsi. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang penciptaan manusia. Allah bagi tahu, aku akan ciptakan manusia. Malaikat kata, kalau kau ciptakan manusia dan bumi, nescaya bumi ni tak cukup untuk kau. Untuk manusia tersebut. Jangan risau, aku akan bagi tahu yang bahawa ada mati. Allah Taala kata, manusia ni kalau bagi bumi memang tak cukup. Kalau bagi umur sekian pun dia kata tak cukup. Dia kalau boleh nak hidup tak mati, itu manusia. Perangai Bani Adam ni tu. Dia susah nak mati, dia susah nak miskin. Dia tak nak dua benda tu. Tapi bila mana Allah Taala kata kalau mereka mati, malaikat kata kalaulah mereka ni kau bagi tahu ada mati, mereka ni tak ada mood nak hidup, kata malaikat. Macam mana dia nak hidup? Kalau kata bagi tahu mati ada, aku akan bagi harapan. Harapan yang senang Satu harapan ke syurga, satu lagi harapan kalau dia tak dapat dia masuk neraka. Dua pilihan kita. Tak banyak. Harapan yang Allah Taala bagi, Allah ampun dan masuk syurga. Itu penting. Maka malaikat maut ni tadi dia perhati kita. Dalam setiap kali waktu solat dia datang. Tak nampak lah. Tapi dia datang lah. Nak bagi tahu dia datang. Tapi dia nampak apa yang kita buat. Dan perhati seorang ni kan. Dia sembahyang ni hati ke lain ni. Dia perhati setiap geri-geri, gerak-geri kita dia perhati. Kita yang tak perasan. Tapi sebenarnya itulah hakikat kehidupan kita. Yang satu hari kita akan mati, kita akan nampak hijab kita akan terbuka. Nampak malaikat-malaikat datang. Nampak syaitan-syaitan datang menghasut kita. Kan? Kita akan nampak satu hari nanti. Sekarang ni tak nampak. Allah Ta'ala tutup. Dan Allah Ta'ala rahsiakan kematian. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu mati, kau ni lebih kurang 6 bulan lagi matilah. Sampai malaikat hantarkan 6 bulan lagi mati. 5 bulan ni kita enjoy dulu. Lagi sebulan nak mati baru bertaubat. Kau tahulah mati bila. Tapi tak tahu mati. Pasal apa? Supaya Allah nak kita bersedia sentiasa. Bukan dah sampai waktu baru nak bertaubat. Tak, bukan macam tu. Belum sampai lagi dah mati dah. Kan? Jadi jangan kita jadi orang yang rugi kerana apa? Kerana jika kita dah mati tak boleh lagi lah nak buat baik. Rugi kita tuan-tuan. Jadi seterusnya kita baca sikit lagi sebelum kita berhenti. Jadi dia kata juga kat sini, Juwaybir menuturkan riwayat dari Al-Kalbi bahawa Mujahid pernah mendengar Ibn Abbas mengatakan malaikat maut yang mematikan seluruh jiwa telah diberikan kekuasaan atas apa yang berada di bumi. Sebagaimana dikuasakan kepada salah seorang di antara kalian apa yang ada di telapak tangannya bersama malaikat salah seorang di antara kalian apa yang berada di telapak tangannya bersama malaikat maut, ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Jika mewafatkannya jiwa yang baik, dia menyerahkannya kepada malaikat rahmat. Jika mewafatkan jiwa yang jahat, dia menyerahkannya kepada malaikat azab. Maka adanya pembantu malaikat maut dan juga diiringi dua lagi malaikat. Satu malaikat dipanggil malaikat rahmat, satu lagi dipanggil malaikat azab yang mengelilingi malaikat maut. Jika malaikat maut cabut nyawa orang soleh, apa yang berlaku? Maka yang berlaku ketika itu malaikat rahmat berebut nak ambil dia, bawa balik ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Wan nazi'ati warqa. Kan kita dah baca.
wan nasyitati nashta was-sabihati sabha. Berbaris-barisnya malaikat ni tadi, berlumur-lumur nak bawa nyawa roh orang baik ni tadi bertemu dengan Allah Taala. Ya. Dan satu lagi malaikat azab. Kalau mati dalam keadaan buruk, maka malaikat azab yang akan mengambil dia dan diseret dengan kasar. Itu beza dia. Kemudian Abu Al-Musni Al-Hamsi mengatakan sesungguhnya dunia ini baik dataran maupun pergunungan berada di antara dua pohon malaikat maut yang ditemani oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia mencabut semua nyawa, lalu nyawa-nyawa tersebut diberikan kepada malaikat rahmat sementara yang lainnya diberikan kepada malaikat azab. Ya, tapi malaikat maut ni tetap membawanya lah. Dah sampai di pangkuan Allah Ta'ala, maka baru diserahkan kepada malaikat rahmat ataupun malaikat azab untuk dibawa turun ke bawah. Jadi malaikat rahmat dan malaikat azab ni ada pula malaikat rahmat, malaikat azab. Tak pernah dengar pun sebelum ni kan. Kiraman katibin, pernah dengar tak? Banyak lagi nama malaikat. Kiraman katibin yaf'aluna ma tu'marun, macam-macam. Ya, ada nama malaikat mulia dan mencatat. Kiraman katibin. Selain nama rakib dan atid itu dipanggil kiraman katibin. Mulia dan mencatat itu merujuk kepada rakib dan atid. Banyak lagi nama-nama malaikat yang kita tak tahu. Jadi disebut kat sini lagi, ditanyakan jika kematian itu terjadi dalam peperangan sementara pedang itu kecepatannya seperti kilat, bagaimana prosesnya? Ya, dia berperang, dulu tak ada senapang. Ialah kita tahu peluru pistol tu lagi lajulah, tembak itu sampai. Tetapi apabila pada zaman dahulu tidak ada pistol, tidak ada senapang, mereka berperang menggunakan secara penuh fizikal. Tangan, kaki semua guna. Kemahiran, ketangkasan semua guna. Jadi apa yang berlaku, ditanyakan kalaulah pedang itu pantas, macam mana kau nak cabut nyawa orang sepantas kilat? Jadi apa yang malaikat maut azab, dia menjawab, dia hanya cukup memanggilnya lalu jiwa-jiwa itu datang kepadanya. Tak payah susah. Dia panggil dia sampai dia. Pasal dah ada dan dah ada power Allah Ta'ala bagi. Dengan izin Allah dah ada power ni, memang ada khusus untuk aku. Maka aku panggil saja, nyawa itu sudah sampai kepada aku kerana pembantu-pembantu aku ramai yang berada di medan perang itu untuk membawa nyawa-nyawa itu sampai kepada tangan aku. Dan di kelilingnya dua lagi ada malaikat azab yang dengan malaikat rahmat yang tunggu. Betapa banyak yang pembantu malaikat maut. Ramai pembantu malaikat maut ni tadi. Last tuan-tuan, Zuhair ibn Muhammad meriwayatkan bahawa pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malaikat maut itu hanya satu sementara dua tentera bertemu dari dua arah timur dan barat. Pada saat yang sama di antara dua arah tersebut juga terjadi kerosakan dan kebinasaan. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan dunia untuk malaikat maut. Bahkan dia menjadikan dunia itu seperti bekas yang berada di tangan kalian. Lalu apakah akan ada sesuatu yang luput darinya? Sama juga ceritanya tadi lah. Maka tak ada yang terlepas daripada mati, dan semua kita akan mati, cuma caranya berbeza-beza. Ada yang mati dalam keadaan mati atas katil, macam mati orang biasa lah. Dia sakit, kemudian sakit tua, terlantar, kemudian dia nazak dan dia meninggal. Ada di kalangan kita meninggal dengan cara lemah, ada dengan cara kebakaran, ada dengan cara kemalangan, ada dengan cara tiba-tiba tak tahu mana satu yang kita akan dapat. Sebab apa? Sebab kita ni dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Taala kematian cara apa. Yang penting kita kena tak berhenti berdoa supaya kita dikurniakan husnul khatimah. Itu yang paling penting. Innamal a'malu bil khawatim. Adapun hadis innamal a'malu bin niat. Itu hadis yang pertama lah. Hadis itu sesungguhnya setiap perbuatan itu dikira dinilai dengan niat. Tapi ada hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya sesuatu itu dikira apabila pengakhiran hidup dia. Kalau pengakhiran jenis tadi okey, walaupun dia hidup pada awalnya macam polosin, tetapi akhir pada kehidupan dia ni tadi okey, maka apa yang dia dapat? Dia akan dapat pada akhir itu. Adapun mereka yang hidup pada awalnya baik dan akhir pada kehidupannya tak okey, maka apa yang berlaku? Dia akan dapat pada akhir itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, biar buruk awal, yang penting cantik akhir. Itu paling penting. Buruk awal tu semua orang pernah rasa. Semua orang pernah buat dosa, semua orang pernah ada dosa. Jangan kita rasa kita tak ada dosa. Pasal elok kita rasa kita berdosa kerana Allah sayang kita. Kalau Allah tak gambir kita, gambir yang kita. Tak pandang kita lah kira, tak gambir kan. Dia tak bagi kita sakit. Dia tak bagi kita masalah.
Senang hidup bangun pagi tak payah semayang, pergi minam, balik tidur berkoro, bangun besok pagi balik, bangun lambat tak payah semayang subuh, buat kerja selesai semua walaupun tak semayang. Itu hati-hati tuan-tuan. Disebabkan Allah tak pandang dia ni tadi, menyebabkan dia ni rasa tak ada apa-apa masalah. Jika Allah Taala sayang ataupun Allah Taala pilih kita sebagai hamba-Nya, benarlah kata Allah Taala, aku akan uji mereka. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Maka aku akan uji mereka ini dengan sedikit rasa lapar. Khauf takut. Khaufun ni takut. Kita ni macam takut je. Kan? Daripada kita muda sampailah kita dah tu, bukan nak meninggal, sampai kita dah masuk peringkat umur macam ni, risau lagi. Kan? Masih lagi takut, risau semua dah. Pasal apa? Pasal bila kita dah habis belajar, kemudian kita risau tak dapat kerja, dah dapat kerja duit ada, risau tak dapat jodoh, dah dapat jodoh kahwin pula, risau pula tak dapat anak, dah dapat anak seorang, risau pula nombor 2 tak ada. Ada bosan anak, besok risau pula anak tak pandai belajar, dapat keputusan teruk. Bila anak dah habis besok, macam itulah dunia tu berputar sampai habis besok. Sampai bila? Sampai kita mati. Bila dah mati besok, barulah masalah itu selesai. Tak ada apa nak fikir lagi dah. Yang makan ubat berhenti, yang selalu sakit kepala tak sakit kepala, yang selalu rasa gundah gelana, perasaan tu dah hilang dah. Dia dah gembira bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan para sahabat, salah seorangnya bernama Khubbab. Aku rasa macam nak bakar dia aku 7 kali dia tu. 7 kali nak bakar. Kalaulah Nabi tak larang aku bakar dia aku, ni aku dah lama bakar dah. Pasal apa? Hidup kat dunia ni tak berguna. Buat tu tak betul, buat ni tak betul, semua orang kata tak betul. Pasal tu Allah uji. Kita nak banyak-banyak bersabar. Kita buat mesti ada orang tak berhati, mesti ada orang dongki. Itu manusia. Melayu ni dua, hasad dongki. Lama Arab tu satu je. Hasad tu makna dongki. Sampai kat kita perkataan Melayu, hasad dongki. Tahu benar tu. Ada hasad dongki pula. Oh tahu orang kat Arab kata hasad tu makna dongki lah. Sampai ke perkataan Melayu, dipinjam daripada bahasa Arab, dia letak hasad, kemudian diterjemah dongki. Hasad dongki, memang betul lah kita ni banyak hasad dongki. Pasal tu di akhir pada doa jenazah, jangan ada perasaan dongki. Ghillal lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itulah doa yang Nabi ajar, iaitu doa yang terkaitnya dengan doa jenazah. Bila takbir kompak itu, itulah doanya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwani allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, jangan jadikan hati kami ni tadi ghillal lil ladzina amanu, ada perasaan benci sesama orang beriman. Tak ada. Orang beriman dia takkan dongki pada orang beriman. Tu kuncinya. Kita nak dongki dengan orang boleh, tapi dongki dengan kebaikan akhirat boleh, tak ada masalah. Kalau andai katalah jiran kita pukul 3 lampu buka belah dapur, dia baca Quran kat dapur tu, kita dongki sama dia, tak boleh jadi, malam ni dan mesti bangun juga. Kita pun pergi buka daripada ruang tamu sampai keluar rumah, kita buka lampu kat dongki kat dia. Sebab nak berlumba, ni semua ahli keluarga, orang sebelah tengok, anda sampai ke depan buka lampu, semua bongkar tajud ni. Tu tak apa, tak ada masalah. Dia dongki dengan berlumba kebaikan akhirat, dia tak ada masalah. Tapi kalau dongki orang meniaga maju, hantar santau, hantar apa, itu tak payahlah dah. Tak jadilah tu dah. Pasal apa? Pasal kehidupan kita ni besok ingat, kita memang senang kat dunia, tetapi dekat akhirat belum tentu. Pasal ini semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Malaikat maut dan malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah mencatat pahala dosa ni dah siap standby lah. Kau baca lah sendiri dah. Tak ada malaikat nak baca dah. Kita baca sendiri tengok. Banyak betul dosa dan ni. Tengok baik sikit tu. Kan? Tapi kita jahat-jahat, orang selalu kutuk kita, orang selalu buka aib kita. Apa yang berlaku, tiba-tiba lepas tu tengok, banyak pula rupa ramai dongki begitu. Orang buka aib kita, pasal tu kita jangan cakap pasal orang, pahala kita akan poi kepada orang yang kita cakap tu tadi. Jadi jangan cakap orang, jangan mengumpet, jangan buat benda yang boleh mendatangkan sunnah sayyi'ah. Saya pesan kepada semua jemaah, termasuk diri saya sendiri, nak mengajar orang biar benda yang baik, dipanggil sunnah hasanah. Sunnah hasanah bila mati mengalir pahala sampai kiamat. Tapi kalau sunnah sayyi'ah, kita ajar orang tu buat benda tak betul kan. Kau acik ni pengalaman banyak. Kau ni setakat beli nombor RM1 ni tak ada masalah. Acik ajar kau beli juta. Dia pun ajar. Tikam ni. Orang tu pun dah ketagih. Bila ketagih, acik tu pun meninggal. Apa yang berlaku? Orang tu main
Dengan cara acik tu ajar dia, dosa acik tu dapat kat dalam kubur. Pasal tu jangan mengajar orang buat benda yang tak betul. Selagi orang tu amalkan, selagi itulah dosanya mengalir dalam kubur. Bahaya tuan-tuan ya. Bahaya kita nampak macam mudah kan, tetapi bila mana kita dah meninggal besok baru kita, oh ini salah ajar pula ni. Pula panas kubur ni kan. Pasal apa? Pasal sunnah sayyi'ah banyak kita tinggalkan. Jadi kita kena hati-hati dalam kehidupan di dunia. Sesungguhnya akhirat itu adalah penentu bagi segala kehidupan kita. Kan tuan-tuan, di kesempatan ini pada bulan Zulhijjah banyakkanlah amal soleh. Kalau tak dapat nak berjihad di jalan Allah, memang tak dapat dah. Nak cari podang tak jumpa dah. Nak cari senapang tak ada musuh. Kan? Cuma training lah hari-hari. Tentera kita berjaga malam, training hari-hari. Pasal apa? Nak jaga kita. Dah jaga kita yang duduk sini ni lah, supaya dilindungi oleh musuh. Dia jaga kita. Tak dapat nak berperang, tak apa. Allah Taala bagi jaminan wal fajr wal layalin ash. Wal fajr, demi subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Wal layalin ash, dan 10 hari malamnya. Inilah yang disebut 10 Zulhijjah. Bahkan ada setengah ulama tafsir memberitahu dianya lebih baik daripada 10 Ramadan yang terakhir bulan Zulhijjah ni. Tuan-tuan, puasa, banyakkan amalan sedekah dan sebagainya. Kalau orang yang berkorban itu janganlah ia bercukur, memotong kuku dan sebagainya. Nampak macam kecil, tapi sebenarnya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, korbanlah kerana Allah Taala. Siapa sana jangan korban sebab nak daging. Ada kebanyakan kita ni kan, korban disebabkan kita nak daging. Memang betul lah kena ambil daging itu. Tapi yang afdalnya ambil sikit. Kan lebih sedekah lah. Kan lebihkan sifat sedekah gitu. Jadi satu lagi bab korban ni tuan-tuan, kalau nak korban jangan lupa niatkan untuk ahli keluarga, walaupun kita yang seorang bayar. Contoh saya korban, saya bayar, kemudian saya niatkan untuk ahli keluarga, adik-beradik, mak ayah. Sampai tak pahala, pahalanya akan bercambah dan sampai. Tak ada dah. Dan duit dan seorang lah. Kalau niat untuk Nabi korban pun dia niat untuk Ahlul Bait dan umat aku, kata Nabi. Nabi semoleh kibas ni untuk aku Muhammad, kemudian untuk Ahlul Bait, sahabat-sahabat, kemudian umat Islam. Dapat tak kita pahala? Dapat. Itulah sunnah Nabi. Walaupun tak cukup duit, kita boleh kongsi. Letak satu nama, jangan berebut letak nama siapa. Letak satu nama, duit kongsi, tak ada masalah. Korban itu sah. Kalau guna satu nama, tak ada masalah. Jadi itulah yang dikatakan di sini, bahawa kita buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ianya diterima di sisi Allah. Besok baru nampak semua kerana Allah Taala, barulah nampak pahala. Tapi kalau bukan kerana Allah Taala tuan-tuan, maka kita kena faham-faham sendirilah. Buat kerana manusia, dapatlah manusia. Buat kerana Allah, dapatlah ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf terkasar bahasa menyebabkan hati tuan-tuan terasa. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi hari ini menjadi iktibar pada diri kita. Saya bukan bercakap untuk mengonon tuan-tuan, bukan. Saya bercakap ni hati ke hati, termasuklah diri saya sendiri. Pasal saya pun mati, tuan-tuan pun mati, semua akan mati. Maka bila dah mati besok, baru kita tahu, hari ini baru berguna ilmu mati ni. Kan banyak ilmu yang kita tak tahu, maka bila dah bertemu dengan Allah Taala, barulah kita tahu betapa pentingnya ilmu agama yang mendidik kita, yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين.